المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن صعبا سهلا إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Sudah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang mulia dan dirahmati, alhamdulillah. Sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu dan berkumpul di dalam sebaik-baik majlis. Mudah-mudahan memberi kebaikan, memberi faedah dan manfaat untuk kehidupan kita, agama kita, dunia dan akhirat. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dar. Amin. Dan hanya sungguhnya berkata Syekhon dan terdahulu atas keduanya oleh Al-Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi. Bermula ulama-ulama sekarang ini seperti ijma' mereka itu atas bahawasanya tiada ada mujtahid sekali-kali. Kata Imam Fakhrul Razi, kata dia ulama-ulama sekarang bersepakat dari segi mengatakan bahawasanya tidak ada mujtahid sekarang, iaitu dia sebut kat bawah mujtahid mustaqal ataupun yang kita panggil mujtahid mazhab. Nah, imam yang mengeluarkan satu pandangan, kemudian dengan pandangan ijtihad daripadanya boleh dipakai oleh sekalian ramai umat Islam yang lain. Nak cari yang macam tu sepakat ulama tak ada lah. Tak akan ada sampai tahap mampu dengan mujtahid mustaqal ataupun mujtahid mazhab sebagaimana Imam Syafi'i mujtahid mazhab, Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan imam yang empat tu mujtahid mazhab. Ulama sekarang sepakat tak akan ada dah orang yang setaraf seumpama mereka. Tak akan ada dah yang datang setaraf seumpama mereka dari segi ijtihad satu-satu hukum.
Dan dinukil Ibnu Hajar daripada setengah daripada ulama. Ibnu Hajar nukil dia pindah pandangan daripada ulama yang lain, daripada ulama usul fiqh, bahwasanya tiada didapatkan kemudian daripada masa Imam kita Syafi'i mujtahid sekali-kali, yakni mujtahid mustaqal. Begitu juga Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar mengatakan sama sebagaimana pandangan Imam Fakhrul Razi, tak ada dah mujtahid sehebat sebagaimana seumpama imam kita Syafi'i atau dengan 3 imam yang lain. Maka nyata daripada yang tersebut itu, yakni sebagaimana yang disebut oleh Imam Fakhrul Razi dan juga dengan Syekh Ibnu Hajar, bahwasanya satu puak yang digelar akan dia dengan kaum muda itu sesat, lagi menyesatkan, dan mereka itulah yang terlebih karut daripada sekalian yang karut-karut, dan bahwasanya mereka itu bukanlah kehendaknya mencarikan jalan sempurna pada agama dan hendak membinakan agama dan hendak beramal dengan amalan akhirat. Hanya kehendak mereka itu hendak menzahirkan diri mereka itu daripada orang-orang yang alim lagi muktabar. Jadi sebahagian dakwaan daripada orang-orang alim sekarang sampai tahap mereka menolak pandangan imam-imam terdahulu. Tak betul Imam Syafi'i pun bukan maksum, hujah. Nak hujah tu nak menguatkan bahawasanya pendapat dia lebih tepat berbanding pendapat imam-imam yang terdahulu. Akhirnya ada yang menolak tidak ada fidyah puasa, ada yang menolak talqin jenazah. Apa talqin? Mana ada talqin jenazah? Itu bid'atun dalalah, bid'ah sesat. Begitu juga dengan lafaz niat usalli, itu bukan niat, itu lafaz dan bukan daripada sunnah. Satu persatu dengan apa yang telah diberi pandangan oleh ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu, ditolak begitu sahaja atas dasar ni semua tak ada asal, ini tak ada usul, ini tak ada bukti, tidak ada dalil. Tak betul toh. Kita balik semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia lebih dekat masanya dengan Nabi berbanding ulama terdahulu, seolah-olah dia lebih mengetahui dengan ilmu yang datang daripada Nabi lebih banyak berbanding ulama-ulama yang lebih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menolak dakwaan atau pandangan dengan imam terdahulu. Kenapa nak ikut dengan mereka? Kan kita ada Al-Quran, kan kita ada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak direct ke sana? Itu antara hujah-hujah orang yang menolak dengan pandangan imam-imam yang muktabar dahulu. Kenapa ni? Kenapa bawa keluar benda baru? Sekian lama diamalkan, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang mengatakan salah, tidak ada yang sekira-kira mengatakan ulama dahulu tak betul. Tiba-tiba 10 tahun kebelakangan ini banyak cerita mengenai ni tak betul ni. Orang sapu muka lepas sembahyang, tu salah, tu tak ada asal. Puluhan tahun dah sembahyang tak ada asal tu semua. Tidak ada usulnya. Jadi akhirnya ditolak. 10 tahun kebelakang ni banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang masyarakat kita bukan lakukan secara ikut-ikutan atau secara reka-rekaan, tidak, melainkan diambil daripada guru-guru, daripada tok guru, daripada ulama-ulama pondok yang sebagaimana kita maklum kalau di bumi Malaysia mereka lah yang mewariskan ilmu Nabi kepada kita. Mari daripada mereka, bukan mari daripada Alfonso di ibu kaki, tidak. Mari daripada ulama-ulama seumpama tu sampai kepada kita. Tetapi ada orang yang menolak.
Ada orang yang menolak. Tetapi mereka ni ambil benda-benda yang dah elok masalah. Benda yang tidak menjadi satu masalah dari segi agama, benda itulah yang diperbesar-besarkan. Tetapi benda yang sepatutnya sama-sama ditegur tidak diberi pandangan atau tidak diberi perhatian. Contoh, apabila minggu lepas, beberapa hari lepas, saya sembahyang tu, tiba-tiba imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi terlintas dalam fikir saya, macam mana sembahyang sekarang? Macam mana sembahyang aku sekarang? Tak apalah, dia dah habis sembahyang, masalah dia batal ke apa-apa, sekarang dia dah habis dah, aku dah putus ikatan dengan dia, aku teruskan sembahyang seorang ini. Dah, bila dah putus dah, dia habis keluar sembahyang dah, kita tak niat mufarakah pun tak apa. Kalau dia dah putus sembahyang, contoh sebelum nak bisa assalam, dia terketuk. Sebelum kom, berarti sembahyang dia batal. Apabila batal, kita perlu niat mufarakah ataupun tidak? Tak perlu dah, sebab dia salam habis dah. Berarti bila salam habis, dah tak sembahyang dah dia, walaupun sembahyang dia terbatal. Jadi masa tu tak perlu kita niat mufarakah, sebab dia memang dah keluar daripada sembahyang, walaupun tak sah untuk dia, tetapi sah untuk kita, tak menjadi masalah. Tiba-tiba imam tu beri salam macam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul salam macam tu. Sebab salam ni Assalamualaikum warahmatullahi, dia la assalam, dia panjang satu harakat kat situ sebab ada huruf alif. Tiba-tiba dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu mari jadi datang ni tasak. Macam mana sembahyang ni? Salam dia tu tak sah sebab tak cukup huruf salam. Sebagaimana kita belajar takbiratul ihram tak sah kalau tak cukup huruf takbir atau terlebih huruf takbir, huruf Allahu Akbar. Begitu juga kalau kurang lagi dah tak menjadikan takbir. Begitu juga salam, kalau kurang satu huruf lagi dah tak menjadikan ia akan salam. Begitu juga Fatihah, hilang satu huruf tidak menjadikan ia ayat Fatihah. Walaupun kita baca betul, walaupun kita rasa betul dah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Betul dah tu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Sepatut ada ya, kamu buang huruf ya. Ya 3-4 biji kamu buang. Sebiji saja kamu buang, dah tak jadi Fatihah dah. Kita buat satu huruf je cukup, tak jadi Fatihah lah. Fatihah ni dia kena cukup 141, 142 huruf lebih kurang yang ulama sebut. Kena cukup, tak cukup tak jadilah Fatihah. Sebab itu apabila dibahas mengenai bacaan yang tak betul ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang, kalau sampai tertinggal satu huruf ataupun disebut satu huruf tetapi disebut seumpama huruf yang lain yang menyebabkan dari segi makna berubah ataupun dari segi makna tidak ada apa-apa makna, maka Fatihah tersebut tidak sah. Kalau dilakukan secara sengaja, membatalkan sembahyang. Contoh, Siratal lazi, dia baca Z dengan Zai, dia tak baca Siratal ladzi, dia tak baca dengan Za. Yang kat situ dah tak ada makna dah. Apabila tak jadi makna yang, orang-orang yang tak jadi macam tu, makna dia tak ada makna, maka kata ulama bukan Fatihah. Kalau tak diperbetulkan, dia rakaat batal sembahyang. Sebab tak perbetulkan.
kalau dia tak mampu sebut, dia tak mampu Ustaz, dia tak boleh nak sebut siratal ladzi, dia tak boleh siratal lazi, dia jadi besar. Zi siratal tak jadi dia. Tak boleh nak sebut nipis, malaikat kena siratal lazi. Siratal ladzi, siratal ladzi. Tak boleh. Apabila tak boleh, dia wajib belajar. Kemudian apabila dia belajar tak betul juga, salah juga, tak apa, sebab dalam belajar. Tapi kalau dia tak sempat nak belajar, masa nak habis dah, waktu nak habis, sedangkan kena belajar, dia tak sempat nak belajar, dia wajib sembahyang hormat waktu, kata ulama. Kena sembahyang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar tak baca Quran? Belajar Ustaz. Dia belajar Ustaz 3-4 kali satu minggu. Berapa lama dah dia belajar? Dia belajar bertahun-tahun dah. Tak boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh Ustaz. Dia akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam tu. Berapa tahun dah? 25 tahun dah Ustaz. Tak betul-betul. Bukan setakat tak betul Ustaz, guru yang mengajar pun nak jadi serupa dia lah. Jadi nak ikut dia dah pula jadinya. Payah nak betulkan. Kalau macam tu, sah sembahyang dia dimaafkan, tetapi untuk diri dia sahaja. Dia tak boleh nak tanggung, nak jadi imam, nak tanggung orang lain, tak boleh. Nak beritahu wajib dipelajari. Benda seumpama itu tak diberi penekanan dalam masyarakat kita. Tak diberi penekanan. Salam seumpama tadi orang tak ambil berat. Aurat bulan ni tak tahu berapa kali dah tuan-tuan pun sama. Bulan 10 ni tuan-tuan sembahyang masjid, sembahyang surau, nak balik kampung berhenti RNA, berhenti masjid. Tuan-tuan ada tengok dak orang sembahyang nampak aurat belakang? Saya bulan ni tak tahu berapa ramai dah tengok. Dan benda tu sekian lama disebut tetapi berulang dah. Berulang. Sekarang siapa nak menegur? Bulan depan, bulan sebelah kita pergi mana-mana, kita akan nampak pula kesalahan yang besar tu, menyebabkan sembahyang seumpama tidak sembahyang, seumpama meruntuhkan tiang agama. Kesian saya balik Kelantan hari itu pun sama, berhenti masjid Gua Musang. Benar. Ini nak sembahyang tu ada beberapa pemuda, muda, remaja berhenti sembahyang. Mereka sembahyang dahulu, kita baru sampai. Ya Allah. Gitulah baju singkat, pakai seluar, baju t-shirt, bila rakaat sujud nampak aurat. Nak tegur macam mana? Tak ditegur. Tak tahulah sekarang ni. Sebab tu saya kata semalam ada satu tempat saya kata pandangan dah sepatut kurang-kurang untuk khutbah yang kedua, khutbah Jumaat, cerita bab salah laku sembahyang, ambil sedikit mengenai kesalahan dalam sembahyang. Khutbah yang kedua ambil 5 minit tak apa dah. Sebab yang sembahyang nampak spandal, nampak aurat belakang ni, orang ni biasanya dia tak datang majlis ilmu. Biasa dia tak datang. Surau masjid macam ni dia tak datang. Jumaat dia datang tak? Datang. Jumaat ni yang naik motor laju, terbang atas motor pun mari sembahyang Jumaat. Walaupun dia tak mari surau waktu lain, dia akan mari. Apa dia ni, kita kata orang yang tak biasa majlis ilmu, tak suka aku dengar kuliah, tak suka pun dia akan mari dengar khutbah hari Jumaat. Bukan setakat tu, yang tak sembahyang 5 waktu pun pergi sembahyang juga hari Jumaat. Tu sampai tahap tu dia tak sembahyang, Zuhur Asar tak sembahyang, tetapi Jumaat tak boleh 3 kali berturut-turut jadi kafir. Hukum dia sendirilah dia pakai. Dia tinggal sengaja tu jadi apa? Allah alam. Al-farqu bainal kufri wal mu'min as-salat. Perbezaan antara orang kafir dengan orang beriman, kata Nabi, sembahyang. Tak sembahyang, orang kafir lah biasanya. Bukan nak kata kamu kafir, jangan kita tuduh dia kafir. Cuma Nabi nak beri satu
gambaran yang menggerunkan bagi orang-orang yang meremehkan sembahyang sehingga ditinggalkan sembahyang begitu sahaja. Nabi beri gambaran, mu tahu tak beza orang kafir Islam sembahyang? Kamu tak sembahyang bukan atas kafir, orang kafir tak sembahyang. Nak beri satu gambaran yang menakutkan ataupun menggerunkan. Jadi kalau boleh, tapi kalau di wilayah dia tak boleh, dia kena 100% baca teks yang dibekalkan oleh Jawi. Betulan yang saya cerita itu sedikitlah tuan-tuan. Kawan saya khutbah itu tak ada tauliah belaka, pengurusi tak ada tauliah. Bila tak ada tauliah, saya pun tak ada tauliah untuk wilayah. Kemudian juga dengan kawan saya seorang pun tak ada tauliah. Semua tak ada tauliah ni. Sah tak khutbah tak ada tauliah? Kena tanya juga. Tak ada tauliah. Tiba-tiba kawan saya lupa baca doa pada ini Pertuan Agong. Tak sebut nama Agong. Bukan tak baca, baca dah. Sebab Agong orang Islam dah. Nah, jadi baca umum pada seluruh Islam termasuk Agong dah. Itu sebenarnya cuma tak sebut secara khusus. Akhirnya kebetulan ada seorang kerabat Agong sembahyang di tempat saya. Dia pergi juga. Bila tak baca pada yang di Pertuan Agong, dia cari pengurusi. Pengurusi tak ada, terus dia buat panggilan kepada pengarah Jawi. Pengarah Jawi terus panggil pengurusi tempat saya pergi mengadap. Mari jumpa saya ni, ada isu ni, satu masalah besar. Lalu pendek cerita, 3 kesalahan besar, kata dengan tuan director. 3 kesalahan besar. Yang pertama, tak baca teks. Yang kedua, tidak ada tauliah. Yang ketiga, tak baca doa pada yang di Pertuan Agong. Ni ketiga salah besar. Tetapi kalau kita tanya tuan director, dalam kitab mana tu besar tu salah? Tiga-tiga. Ketiga-tiga yang kata kesalahan besar tu dalam kitab mana? Kalau kata salah kecil boleh tahan, sebut kesalahan besar. Dan pandangan saya, minta maaf lah mungkin sensitif sedikit, kesalahan besar apabila negara kita sejak 50 tahun merdeka ni yang nak sampaikan khutbah kena baca teks, tu kesalahan besar. Sebab semenjak 50 tahun hasil daripada khutbah diwajibkan teks, tak boleh cerita bab lain melainkan telah dikarang. Akhirnya masyarakat kita semakin jahil. Yang jahil tak celik agama. Masalah satu-satu tempat dalam masyarakat tak dapat diselesaikan. Masyarakat ni masyarakat orang getah, masyarakat kerja tengah panah, yang tulis teks dalam bilik, aircon bawah kapal. Suasana dia lain, dia fikir tak menepati dengan suasana setengah-setengah tempat. Ya, akhirnya apabila satu lagi antara kesalahan besar yang dikehendaki apabila dengan rukun apa dia ada khutbah ni, nombor 1 rukun Jumaat, syarat Jumaat, nombor 1 berkhutbah. Bukan membaca khutbah. Itu syarat dia. Kalau didetailkan berkhutbah dengan membaca khutbah, kalau detail lagi jauh tu. Yang akhirnya makmum yang datang tak rasa pun orang beri nasihat pada dia. Sedangkan khutbah bertujuan menasihati jemaah yang datang. Dengan sebab bacaan semata-mata seolah baca. Kamu nak dengar, tak nak dengar, sudah. Ni aku baca. Yang akhirnya tak beri kesan sebagaimana Selangor, alhamdulillah, sebab masih diberi ruang untuk berkhutbah. Walaupun ada yang membaca khutbah, tetapi masih sebab saya balik hari itu, saya balik Pasir Mas, imam muda dah, imam muda, okey. Kemudian nampak gagah ni, kopiah merah, kopiah merah ada ekor ni bukan main-main. Nah, tak. Tetapi kalau orang Arab, kopiah merah tak ada ekor. Yang tidak ada ekor tu hafiz Quran. Yang ada ekor ni basyar, pokok orang kaya.
Tu beza dia. Kita ambil kopi hari kaya tu pakai. Dia lain tu. Tak apalah nak pakai kopiah merah pakai 3, 4, 5 orang kopiah merah kat hadapan. Kita ni kadang-kadang kita ikut orang Arab. Sebelum ni Hafiz di Malaysia pakai kopiah merah atau tidak? Sebelum ni tak ingat masa 20 tahun lepas ada tak kopiah merah? Mereka kopi bulat tinggi tu, warna merah, biru, hijau daripada Pakistan kan. Itu bukan Hafiz, bukan Hafiz. Nak beritahu Hafiz macam mana pun tak akan kopi merah. Kita pun ambil lah cara adat negara Arab, letak kopi merah. Apabila ada kopi merah, tujuan apa kita pakai? Aku Hafiznya. Kamu nak beritahu siapa kamu Hafiz? Tak apa sedap tu sebenarnya. Dari segi kita nak jaga diri, kita nak jaga niat kita, payah. Sebab automatik kat situ seolah-olah kita nak tunjuk aku Hafiz 30 juz. Bukan nak persoalkan niat orang lain, tidak. Tetapi benda tu mendatangkan seolah-olah satu ujian yang sepatutnya kemungkinan orang lain tak tahu aku Hafiz ke tak. Boleh jagalah apabila letak lambang. Takut-takut mari rasa orang tahu tu aku Hafiz. Takut mari macam tu. Benda tu nak pakai tak salah, cuma apabila pakai nak jaga niat tu jadi payah. Dengar Hafiz, masya-Allah tabaraka, tak apalah silakan. Tetapi naik baca khutbah sedih. Kita bukan nak remehkan, tidak. Tetapi kita sendiri terasa mana kesan dia. Ini peluang sebagai pihak yang berwajib mengambil kesempatan untuk betul-betul beri fahaman kepada masyarakat mengenai agama. Bukan sekadar seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Baca khutbah dengan berkhutbah jauh mudah. Baca khutbah tidak ada apa-apa tekanan emosi langsung. Nak beritahu tuan-tuan, saya kalau orang suruh baca khutbah 5 tepat sehari tak apa Jumaat. Cuma tepat lain kena lewat lah sedikit. Dah masa siapa tak boleh lah. Tak ada tekanan. Yang jadi tekanan apa aku nak cerita pada masyarakat yang sekiranya tanggungjawab aku untuk tegur pada masa ni. Kesalahan apa yang berlaku dalam masyarakat ni aku nak tegur kat mana? Sekarang masyarakat kampung ni kalau cikgu marah anak dia marah balik kat cikgu. Contoh masyarakat tu ada masyarakat macam tu. Kalau sekiranya cikgu watan anak dia, cikgu tu berhati-hati. Silat-silat pertakaran kena kapok kat ayah dia. Jadi ada masyarakat macam tu. Sama satulah imam mainkan peranan. Sebab mengenai pendidikan anak-anak yang akhirnya ada orang nak tolong didik seumpama cikgu. Kalau dengan sedikit hukuman itu perkara biasa, rasa patutnya ibu, ayah yang garang-garang yang baik berterima kasih pada cikgu. Sebab kamu tak ada masa nak beri perhatian, nak didik anak-anak kamu. Dan anak-anak sekarang kadang-kadang di hadapan kamu sahaja mereka dalam keadaan baik, bagus, di belakang tidak. Dan mak ayah kena ingat contoh khutbah ni, contoh khutbah. Ibu bapa mesti ingat masa ibu bapa dengan anak jauh lebih sedikit berbanding masa guru dengan anak-anak, ayah-ayah, pakcik-pakcik semua, yang akhirnya guru lebih mengetahui perangai anak-anak pakcik berbanding pakcik. Masa cikgu lebih banyak. 7 jam. Tambahan tuition pula 8 jam, 9 jam dengan kerana anak kita setiap hari. Kita ayah berapa jam saya ingat nak? 2 jam je. 8 jam jadi 2 jam. 24 tolak 8. 16 jam lagi Ustaz. Iya 16 jam. Kamu tidak. 8 jam tak cukup jenis kamu ni. Nak 10 jam. Talak dah kat situ. Badminton 2 jam. Minum teh kedai mamak 1.5 jam.
Ya akhirnya 2 jam pun tak sampai kamu nak kenal anak kamu hakikatnya. Jatuh. Apabila imam tegur, mak ayah ni dia boleh terima bapak-bapak yang garang-garang. Kalau cikgu tegur, dah dia lawan cikgu. Ya. Kalau imam tegur, dia tak berani nak tak lawan. Nombor 1 imam ni lah yang kahwin aku dulu, tak aku nak lawan ni. Nah, bulan depan anak aku pula nak kahwin imam ni juga. Dia tak lawan. Dan imam ni biasa orang hormat lah. Bukan sebab tu, tetapi biasanya orang hormat imam. Masa tu imam tegur. Kita tak nak orang yang garang terhadap guru. Guru nak didik anak kita. Garang boleh, tak salah dalam Islam, tetapi biar seumpama normal. Jangan jadi orang gedebel seumpama Abu Jahal, Abu Lahab. Beri macam tu, senyaplah orang gedebel. Duk masyhur yang kita ni orang berani. Berani supaya Abu Jahal menentang kebenaran. Buat apa? Kalau nak rasa bangga, sedikit bangga, tak bagus bangga. Cuma nak beritahu, kalau nak bangga juga, biarlah berani atas dasar kebaikan. Seumpama itu. Jadi masyarakat kita, sebahagian guru-guru sekarang, orang-orang alim sekarang, mereka lebih sibuk nak tolak pandangan imam-imam mazhab yang 4 terdahulu. Dalam keadaan mereka mendakwa seolah-olah mereka ni nak menampakkan mereka ni jauh lebih alim dan lebih hebat berbanding orang terdahulu, bukan untuk menegakkan hukum atau agama. Cerita benda-benda khilafiyah kadang-kadang ambil pendapat yang dhaif dihujah-hujah jadi pendapat yang kuat. Tujuan apa? Tujuan nak nama je kadang-kadang. Bukan nak tegakkan agama. Tu antara fitnah. Yang tu kata dengan pengarang kita, orang ni, orang macam ni hakikatnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Guru ramai dak catat, ya ada. Nak pilih guru ni payah. Bukan Masya Allah. Terutama akhir zaman seumpama kita lah, belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah boleh jadi guru dah. Kalau orang dahulu tidak 10 tahun, 15 tahun belajar agama, barulah orang pergi nak belajar dengan dia. Jadi kehendak mereka itu hendak menzahirkan diri mereka itu daripada orang yang alim lagi muktabar. Nak tunjuk aku ni alim. Sebab tu sampai tahap berani berhujah dan mengatakan amalan yang sekian lama dilakukan oleh orang-orang dahulu, bahkan dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, berani kita kata salah. Seumpama talqin lah, untuk guru pondok baca talqin. So kita berani tak benda tu beda. Mana ada dalil. Sampai tahap tu kenapa tak lain sebahagiannya kerana nak tunjuk dia seolah-olah lebih alim. Bukan nak tegakkan agama, nak menonjolkan diri. Kadang-kadang jadi seumpama tu. Dan betul dengan jalan yang sebenarnya. Dan terlebih betul dan terlebih alim daripada ulama-ulama zaman dahulu lagi. Hingga Imam Syafi'i dan Abi Hanifah dan umpamanya pun kurang daripadanya. Dan tujuannya daripada yang tersebut itu supaya berhadap manusia kepadanya dan membesar mereka itu akan dia. Supaya ada orang sampai tahap orang betul-betul mengaminkan. Dia ada dalam Malaysia ni sampai satu tahap, satu pengikut ni dia tak pakai dah pandangan ustaz lain. Bukan setakat tak pakai, tak nak dengar pun ustaz lain berkuliah. Dia ada sampai ta'assub macam tu sekali. Guru dia je ada tak? Ada. Tak payah cerita lah. Dia ada geng-geng macam tu. Nah, kita dengar ni ustaz kita, ustaz lain tak payah dengar. Dia ada. Kamu dia duk bawa lah pandangan yang guru dia duk sebut tu. Yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Dah ada lah. Tak malah nak cerita siapa-siapa. Cuma kita berhati-hati itu saja agar kita tak jadi sedemikian. Jangan terlalu ta'assub. Apa-apa pun kalau fitnah bagi seorang guru, kalau sekiranya anak-anak murid dia terlalu mengagungkan dia.
sejarah terbukti di Malaysia. Siapa? Al-Arqam, minta maaf. Abu Ya, Ustaz Asy'ari. Saya jumpa anak murid tua dia. Anak murid tua di Kelang, umur 80 lebih sekarang. Tapi alhamdulillah dia datang surau, datang dengan kuliah. Dia kata pada zaman Ustaz Asy'ari kan, Ustaz Asy'ari mula-mula dia balik tanah air itu, tidak ada orang yang sehebat Ustaz Asy'ari dari segi kuliah dan ceramah. Ilmu dia memang cukup mantap. Dia antara nombor 1. Kalau kuliah dia penuh orang datang. Masa tu saya budak-budak lagi, tidak lah kami. Dan saya budak-budak. Imam? Haji? Tahun 73. Tahun? Saya tahun 73. Tahun 73 lah ni. Lebih kurang lah kita. Nah. Jadi masa tu dia kata dia belajar seronok belajar. Memang hebat dari segi ilmu dia, memang cukup hebat. Bahkan bukan setakat ilmu agama, dari segi menggerakkan ekonomi orang Islam pun hebat, ekonomi Islam. Tetapi yang dia mula jadi tersasar apabila pengikut terlalu mengagung-agungkan. Dia kata saya nak buat lama, boleh pergi jumpa sekarang, tak ada masalah. Umur 80 lebih, gagah lagi, sihat lagi dia. Dia kata, jadi apabila mengagung-agungkan sampai tahap gelaran Abu Ya, ayah aku, seumpama ayah dah, dimuliakan betul-betul. Apabila dimuliakan itulah, kat situ dia mula terasa bahawasanya dia ni seolah-olah orang mulia, orang perlu taat, orang perlu ikut. Dia jadi fitnah macam tu. Yang akhirnya dengan sebab pengikut ni buat macam mana pun orang ikut, kata macam mana pun orang sanjung, yang akhirnya kat situ dia tak dapat nak kontrol diri, yang akhirnya ada kepentingan diri yang dia bawa, buat macam mana pun orang tak bantah dah masa tu. Kat situlah dia ada tempat-tempat sedikit yang sekira-kira tersasar daripada jalan asal yang dia bawa. Pada asalnya tak ada. Memang Ustaz nombor 1 dari segi ilmu, dari segi penyampaian, dari segi segala-gala, alhamdulillah di antara orang yang cukup hebat dari segi memperjuangkan agama. Kat situ tu bahaya. Begitu juga ahli-ahli tasawuf dan sebagainya. Kalau terlalu ta'assub, orang serupa kita ni tak nak kawan dah. Kalau kat Mesir, geng kopiah dengan geng tak kopiah sama-sama ustaz, bukan orang Mesir ni, orang Malaysia yang duduk kat Mesir, pelajar-pelajar Malaysia yang duduk kat Mesir, geng kopiah, geng tak kopiah. Yang pergi belajar agama tak akan kopiah tak boleh masuk geng kopiah. Ni gila, ini geng brutal ni, geng tak siqah, dia panggil tak siqah. Yang akhirnya yang ni dibiarkan cara dia, yang ni dengan cara tersendiri. Yang akhirnya mana peranan wad'u ila sabili rabbika, mana peranan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mana peranan berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran? Mana peranan? Ya akhirnya kita rasa kita baik, tak layak untuk berdampingi dengan orang sedemikian. Yang ini sebenarnya hakikatnya kita yang terpesong, bukan kita yang terbaik. Agama payah tuan-tuan. Ya Allah. Seumpama tengok orang yang terdedah aurat, orang yang terdedah aurat ketika sembahyang ni, hakikatnya hukum wajib kita pergi tegur dia. Berapa orang pergi tegur? Bukan suruh pergi cuik punggung dia yang terdedah tu. Ni apa ni, bukan suruh macam tu. Cuma berapa orang boleh pergi? Bila selesai sembahyang, pegang tangan dia, minta maaf. Boleh tak kita tegur dia, kita bercakap walaupun dia sudah sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang dia telah terbatal. Dah tunggu dia habis. Tunggu dia habis, kata ulama, kita membiarkan dia melakukan kesalahan. Apa dia kesalahan? Sembahyang dah batal, masih sembahyang. Kesalahan besar. Seumpama kita nampak najis pada pakaian ataupun kaki orang sedang bersembahyang, ulama kata wajib kita tegur. Bila? Semasa sembahyang.
Sebab kalau biar kita membiarkan dia seolah-olah dalam kemungkaran. Berapa orang kita tegur? Itulah kemampuan kita ni. Nah, baik macam mana kita, hebat macam mana, itulah hakikatnya. Berapa orang kita tegur. Bukan nak kata saya baik, saya pun tak berani nak tegur. Tuan-tuan tak tahulah berapa puluh orang dah tuan-tuan tegur, saya tak tahu. Nah, tapi hakikatnya wajib tegur. Apabila begitu, masing-masing kena main peranan. Sudah, aku AJK, aku tak tegur. Nah, dia bukan AJK 40 kali lah tak tegurnya. Dia bukan AJK, aku AJK pun tak berani. Bincang. Okey, kalau macam tu nak lepaskan tanggungjawab, kita sentiasa beri peringatan lah. Masa mana? Kalau malas nak usik semasa khutbah kedua, usik sebelum khutbah bermula. Sebagaimana kita beri peringatan, jangan bercakap. Ada sebahagian masjid kan, sesiapa yang bercakap ketika khutbah sedang berkumandang, maka dia dikira lara. Sebab apa? Nak beritahu antara kesalahan ketika khutbah ni, bila orang bercakap main headset, jawab WhatsApp, sempat lagi. Dengar khutbah jawab WhatsApp lagi, yang tu dikira lara. Jadi tu yang kebiasaannya berlaku. Tiba-tiba ada yang lebih berat berlaku. Apa dia? Sembahyang sampai tahap nampak aurat belakang, batal sembahyang dia. Jadi yang tu perlu lebih ditegur. Berbanding kita tegur perkara yang melumpuhkan pahala, kelebihan dengan khutbah, maka ada yang lebih besar perlu ditegur. Apa dia? Perkara yang membatalkan tu sembahyang jemaah. Sebab kita tengok pada hari Jumaat tak kurang ramai yang berseluar dan berbaju t-shirt. Ramai mari sembahyang macam tu. Tuan-tuan kat sini ada tak? Ada. Yang pakai seluar, orang luar datang ada tak? Pakai t-shirt. Ada, sebab hari kerja hari Jumaat. Ya, sepatutnya benda tu sengaja dulu kita berhati-hatilah tuan-tuan. Sebab setiap hari saya nampak, dan orang lain pun nampak berapa ramai di kalangan kita sembahyang rokok sujud terdedah aurat batal sembahyang. Kalau yang pakai t-shirt tu, tolong hati-hati betul-betul. Jangan di saat rokok sujud terselok nak tarik, dah batal dah. Walaupun kita tarik dah batal dah, sebab dah terbuka dengan sebab pergerakan. Beri peringatan setiap minggu, tak jadi masalah. Bahkan satu kebaikan kita beri. Berbanding langsung tidak diberi teguran. Allahu Akbar. Yang tu sembahyang kita pergi kat luar, pergi sesembah, pergi orang tak pakai tudung pula, tak tegur pula. Mana aku ni? Kat mana aku ni sebenarnya? Iman aku ni kat mana ni? Iman tak dapat diwarisi. Kat mana iman aku sebenarnya? Tengok benda muka ni tak boleh cegah. Tengok benda muka ni tak boleh cegah. Tengok remaja berdua-duaan, lelaki perempuan bermesra-mesra, tak boleh cegah. Semua tak boleh. Dalam masa yang sama kita masih mendakwa kita antara orang yang mempertahankan agama. Muhasabah diri ya. Fikir mana kekuatan, mana ni imam ni tak ada langsung seolah-olah, sehingga kan 100 maksiat di hadapan, maka satu pun tidak ditegur. Apa ni kena dengan aku hakikatnya? Apa kena dengan kita? Dan apa sekarang yang melanda masyarakat kita? Bala yang terlebih besar cukup bukan dengan bala gempa bumi, bukan dengan bala banjir besar dan sebagainya, musnah harta benda, yang kebiasaannya bala macam tu menyebabkan orang terus ingat pada Allah, menyebabkan orang terus kembali pada Allah. Bala yang besar, bala macam ni
duduk rehat, relax, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya kita diberi ujian yang besar oleh Allah. Hari-hari dosa, apabila melihat kesalahan, kita tak cegah walaupun sedikit, sedangkan kita berkemampuan. Semakin hari semakin jauh dengan Allah, semakin hari semakin jauh kita dengan Allah. Tetapi orang diuji dengan bala bencana alam dan sebagainya, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Hakikatnya bala yang kita sedang hadapi ini terlebih besar. Kita duk rasa selesa macam tu dah. Rasa selesa, tak kira siapa. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan, mudah-mudahan ada yang boleh tolong memberi pandangan macam mana nak tegur permasalahan seumpama tadi. Begitu juga dengan khutbah, bila agak-agak nak ubah. Di Selangor kita, kalau di Kelantan ni, bila dah nak beri kelonggaran untuk menyampaikan agama, dah boleh menyampaikan surau kuliah maghrib, kuliah isyak. Ya, kuliah maghrib, kuliah isyak berapa ramai yang datang. Kalau dengan Jumaat datang 1000 orang, kuliah maghrib 50 orang, rugi 950 orang lagi untuk kita sampaikan dakwah pada mereka. Nak bila kita nak jumpa siapa ni nak beri pandangan ni. Nak beri pandangan supaya wilayah ni nampak, kena pergi jumpa mufti wilayah kali. Beri pandangan dah supaya beri kelonggaran. Tak boleh keluar sedikit pun daripada teks. Allah Akbar. Ya, akhirnya agama tetap layu sebagaimana beberapa tahun yang lepas. Macam tu kan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung semula. Ada soalan? Ataupun ada komen protes apa? Atau ada pandangan yang boleh dikongsi, mudah-mudahan terlebih baik. Ada soalan ke apa? Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, kurniakanlah kepada kami mengikuti kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Jauhilah kami daripada mendukung dan menyokong kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.